Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya kita dapat sekali lagi bertemu dan berkumpul, menyambung semula pengajian kita berhubung dengan kenikmatan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman di dalam syurga Allah Azza wa Jalla. Dalam kuliah yang lepas kita telah menyentuh sedikit berhubung dengan nikmat syurga, dan pada malam ini kita akan tengok nikmat ataupun cerita yang berikutnya. Perbahasan yang dibawa oleh pengarang ataupun penulis kitab kita iaitu berhubung dengan pokok-pokok di dalam syurga, buah-buahan yang banyak jenis dan tidak putus. Itu dia punya tajuk dia, buah-buahan dan pokok-pokok yang pelbagai jenis yang tidak putus dan tidak berhenti daripada berbuah. Jadi malam ini tuan-tuan kita nak tengok antara yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran Allah menyatakan tentang pokok-pokok syurga. Yang kedua, buah-buahan yang tersedia di dalam syurga. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama, perkataan al-jannah yang kita terjemah sebagai syurga. Perkataan jannah itu bermaksud kebun. Kita dah sebut dalam kuliah yang lepas, perkataan syurga itu kalau diterjemahkan dia boleh membawa maksud kebun. Asal perkataan jannah daripada huruf jim dan nun. Jim dan nun ni kalau kita tengok di dalam bahasa Arab, jinnun, dia membawa maksud sesuatu yang tak nampak, yang tertutup. Perkataan asalnya tu jinnun tu jannah. Perkataan jinnun tu, jan itu sesuatu yang terselindung, tertutup, yang kita tak nampak. Sebab itu kita bagi contoh perkataan apa yang guna huruf jin dengan nun. Jin kita tak nampak. Sebab itu di dalam Al-Quran menyatakan jin tak boleh dilihat. Kita boleh nampak jin tak? Tak boleh dalam bentuk hakikat yang sebenar. Kita tak boleh nampak. La tarawnahum. Quran kata kamu tidak boleh melihat mereka. Jadi jin ni kita tak boleh nampak. Sesiapa yang mendakwa dia nampak jin, dia telah menolak Al-Quran. Cuma kita boleh nampak jin ni bila dia bertukar rupa. Sebagai contoh,
Jin ni boleh duduk atau bertukar rupa dalam bentuk apa yang Nabi sebut? Ha? Anjing, kalbul aswad, anjing hitam. Dan jin juga boleh berada dalam bentuk ular. Sebab itu ada hadis Nabi SAW sebut apa? Kalau ada ular yang masuk ke dalam rumah kamu, jangan apa? Jangan pukul. Tapi suruh dia keluar. Kalau 3 hari dia tak keluar, baru pukul. Kerana ular itu boleh jadi jin saudara kamu. Hadis ini telah menimbulkan perbahasan di kalangan ulama. Macam mana kita nak faham? Tuan-tuan balik, sekali lagi ada ular dalam rumah. Ustaz kata jangan katuk, boleh jadi saudara kita daripada kalangan jin. Macam mana? Pergi keluar, kita pun biar duduk bawah katil. Esok dia tak keluar, kita keluar. Sebahagian ulama menafsirkan hadis ini merujuk kepada ular Madinah. Hadis ini dalam konteks Madinah. Sebab ada hadis lain Nabi SAW suruh bunuh ular. Kan? Ada 5 binatang yang dibunuh, sama ada di tanah halal atau di tanah haram. Jadi pokok pangkal dia, kita bukan nak bincang bab tu. Kita nak bincangnya jin ni dia sama word dengan jannah. Sesuatu yang kita tak boleh nampak, tak boleh lihat. Sekali saya akan kaitkan macam mana yang kata jannah tu tak boleh nampak. Yang kedua tuan-tuan, kita nak bawa juga perkataan yang sama menggunakan jim nun. Janin. Janin. Apa itu janin? Yang dalam perut wanita mengandung tu, janin. Juga kita tak boleh nampak. Jadi jannah dikatakan dia tak nampak itu kerana apa? Kerana terlalu banyak pokok yang melitupi kawasan syurga tersebut. Dia suatu kebun, taman. Kan dalam Al-Quran kata apa? Innalil muttaqina mafadha, untuk orang-orang yang bertakwa, mafadha, yang berjaya. Mereka dapat apa? Dapat apa tuan-tuan? Hadaiq. Apa makna hadaiq? Hadaiq jama' daripada hadiqah. Apa makna hadiqah? Taman. Taman. Jadi maksudnya syurga ni apa? Syurga ini ialah kebun, taman yang apa? Yang luas, yang dipenuhi dengan pokok-pokok yang begitu banyak sehingga merimbun, menutup kawasan tersebut sehingga kita tak nampak tanah dia. Nampak? Jadi syurga ini ialah suatu kebun yang luas, yang di dalamnya ada sungai yang mengalir. Kemudian ada pokok-pokok yang pelbagai jenis, mutanawi'ah, yang besar, rendang, rimbun. Tuan-tuan, dalam syurga, okey, dunia ni kenapa kita perlu pokok? Dan kenapa Tuhan cerita kebun? Kita kena faham. Al-Quran turun di tanah Arab, di bumi Mekah. Siapa yang pernah pergi Mekah? Bila tuan-tuan pergi Mekah, apa Quran kata tentang Mekah?
wadin ghaira zi zar'. Suatu lembah. Mekah ni lembah, wadi. Perkataan wadi itu maksudnya lembah. Lembah, pasal itu tuan-tuan tengok kalau hujan banjir tak? Banjir. Mudah faham tuan-tuan nak faham kata lembah ni, lembah apa? Lembah Kelang. Lembah Kelang, di mana lembah Kelang? KL lah. Pasal tu kalau KL ni tempat yang mudah banjir kilat. Mekah ni kalau dia hujan sikit dia banjir, betul tak? Banjir. Pasal tu pernah berlaku reban Kaabah tu kerana banjir. Jadi Quran kata Mekah ni, bumi Mekah ini suatu lembah yang tidak ada pokok, zar', tak ada tanaman, kering kontang. Lepas itu bila kita pergi Mekah, tuan-tuan tengok apa? Kawasannya dikelilingi oleh batu-batuan. Dia tak ada pemandangan yang cantik. Mekah ni tuan-tuan tak payah pergi nak tangkap gambar. Pasal apa? Nak tangkap gambar tak ada tempat yang menarik. Dia tak ada bukit hijau macam kita ni. Sebab itu kalau kita pergi di Mekah dia tak ada. Kita nak pergi tempat yang cantik tu, kita nak pergi mana? Pergi mana? Yang tempat hijau sejuk tu. Kita pergi Taif. Taif ni tanah tinggi. Pasal tu kalau orang yang pergi Taif, dia akan naik apa? Naik bukit. Dia akan naik pusing bukit tu macam Cameron Highland tu. Naik pusing tinggi. Sebab tu tuan-tuan akan tengok di Taif itu kawasannya agak sejuk dan dipenuhi dengan buah-buahan dan pokok. Macam kita pergi Cameron Highland lah kan? Seronok tak? Penuh dengan buah-buahan hijau sejuk. Al-Quran bila dia nak cerita, nak bagi orang-orang Mekah Arab excited, nak teruja, seronok, rasa besarnya nak masuk ke dalam syurga, dia kena bagi apa yang orang Arab mau. Apa dia? Kalau kita tengok orang Mekah, dia nak apa? Dia tentulah satu benda yang orang Arab inginkan, orang Arab dambakan adalah suatu kebun yang dipenuhi dengan pokok, buah-buahan dan ada sungai. Itu yang orang Arab mahu. Sebab itu kadang-kadang bila kita lalu ayat-ayat syurga, kita tidak boleh menghayati atau kita tak boleh merasai zauq. Perkataan yang tepat kita boleh guna zauq. Kita tak ada feel tu, zauq tu. Kita tak ada rasa tu. Pasal apa? Pasal barangkali mungkin di tempat kita ni terlalu banyak pokok, terlalu sejuk, terlalu tenang. Sebab itu tuan-tuan tengok sehari dua ni Perlis ramai ada orang mai. Ramai ada orang mai? Ramai. Walaupun Perlis ni tak ada apa, tapi pasal apa ramai? Ramai nak tengok apa? Tuan-tuan, inilah satu kelebihan yang tak ada di tempat lain. Perlis ni satu negeri yang orang mari tenang. Bukan kata pekan dia saja tenang, masjid dia pun tenang. Betul tak? Mana? Tenang tak? Tenang. Nak semayang sunat pun orang tak hinggap. Betul atau tidak? Ada siapa atau berhenti semayang di Masjid Arau, dia tulis, dia merasai ketenangan lepas salat, seakan-akan berada di tanah suci Mekah. Nampak? Sebab itu hari itu ada orang mari perkampungan sunnah kan, pagi-pagi tuan-tuan pergi tak? Masjid Alwi. Orang duduk hotel-hotel tepi tu kan, berjalan ramai-ramai. Kita tak katalah sama, saat lagi bukan, tak boleh dia bang ni. Ada sajalah nak komen, tapi kita habaq. Ada orang kata tidur ramai-ramai di hotel-hotel tu, lepas tu depa mari apa? Daripada Putra Regency, ada yang duduk jauh-jauh sikit tu, homestay tepi-tepi tu,
azan, mereka berjalan kaki beramai-ramai pergi salat di Masjid Alwi. Sebahagiannya tulis, kata apa? Walaupun tidaklah dengan maksud nak menyamakan dengan kota Mekah, tidaklah langsung nak dibandingkan Perlis ni dengan Mekah, tak padan langsung, tetapi sekurang-kurangnya ada suasana itu di Malaysia. Orang berjalan ramai-ramai dengan keluarga, bawa anak pergi sembahyang subuh. Di kala hening subuh, belum lagi terbit matahari, orang sudah bersesak. Hanya kita boleh rasa di mana? Perasaan ini orang turun daripada hotel pergi masjid ni di mana ya tuan-tuan boleh nampak? Di Mekah. Sebab itu tuan-tuan, kita insya-Allah kan doakan supaya negeri ini dirahmati, dilindungi, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang mari nak cari ketenangan. Sebab itu syurga ni gambaran dia tenang. Sebab dalam hidup ni tuan-tuan nak apa? Sebab itu bila orang pergi bercuti sekarang ni, trend sekarang ni orang pergi bercuti di mana? Di tempat-tempat yang tenang. Orang tak pergi bercuti di bandar-bandar besar. Kita orang paling happy KL, orang tak pergi dah KL tu. Tu ya. Pergi mana non? Pergi KL. Orang KL pun nak pergi paling mana non? Kan? Orang nak cari ketenangan. Melainkan orang yang terpaksa ada urusan lah. Tapi saya nak bagi tahunya tuan-tuan, ketenangan suatu benda yang sangat mahal untuk dimiliki. Sebab itu kalau tuan-tuan boleh bangkit salat tengah malam, sunyi, orang tak ada, baca Al-Quran, tuan-tuan saja dengar, kan? Dia akan mari apa yang dinamakan dengan sakinah. Kita kadang-kadang pergi bercuti, kita nak tenang, dia jadi sempok. Pasal apa? Orang ramai. Betul tak tuan-tuan? Dia berkata pi Canberra Highland tenang, orang apa tempat sejuk. Pi kata lagi semok perut. Semua tempat jam. Kita pi tu untuk apa? Mencari sakinah, ketenangan. Sebab itu bila ramai tuan-tuan duduk dalam keadaan tak ada kesesakan, kan? Tak ada kesesakan jalan raya. Ada sahabat saya mai daripada Penang, bukan jauh daripada Penang. Mai pula. Tuan-tuan tahu dia pergi mana? Ladang tebu. Kena ke dia? Dia jalan ladang tebu. Jalan ladang tebu tu mana ada orang. Boleh hampak toto tidur. Kalau tuan-tuan mengantuk gamak sempit apa, pergi beli toto badan besar, hampak depan jalan ladang tebu tu. Tidur. Saya ingat tuan-tuan Mangkit pun tak ada kereta nak lalu. Saya nak habaq ketenangan. Jadi Allah Ta'ala cerita dalam syurga ini, Al-Jannah, dia suatu kebun yang luas, yang dipenuhi dengan pokok, mengalir di bawahnya sungai. Nanti kita akan tengok apa lagi yang disebut dalam Al-Quran. Kemudian tuan-tuan, Allah Subhanahu wa Ta'ala cerita pokok-pokok dia yang besar dan rendang. Kerana apa? Kerana faktor permukaan tanah Arab tu. Ni saya nak bagi tuan-tuan faham pasal apa Quran guna syurga ni dengan nikmat macam ni. Pasal kita nak kena bagi faham situasi konteks orang Arab. Cuba tuan-tuan perhati tengok. Orang Arab, kawasan dia apa dia? Panas. Jadi bila panas ni, apa benda yang paling mahal? Pokok. Sebab itu bila panas, kering kontang, gersang, seperti mana yang tuan-tuan tengok di Mekah tu, tuan-tuan kena bayang Mekah. Bila baca Quran ni kena bayang dia turun di Mekah. Dia bercakap kepada orang Mekah. Turun dalam keadaan kering kontang, gersang, panas membakar. Quran kata ada pokok yang besar, daunnya rimbun, sejuk, menaungi orang-orang yang berada di bawahnya. Nabi sebut dalam hadis, dia punya besar pokok tu, berjalan daripada hujung ni pergi ke hujung sana 100 tahun tak sampai lagi.
dia punya besar. Yang lebih pelik lagi tuan-tuan, di dalam syurga tidak ada matahari. Pelik tak? Dalam syurga tidak ada matahari, kerana di dalam syurga tidak ada siang dan malam. Syurga ni tak ada siang malam, tak ada matahari. Orang dia tak ada arti penat. Dalam syurga ni dia tak ada penat. Tuan-tuan, dalam syurga ni tak ada letih, tak ada lelah, tak ada penat, tak ada mengantuk, tak ada. Semua itu sifat lemah. Ahli syurga tidak bersifat dengan sifat orang lemah. Tuan-tuan, aku tanya, dalam syurga kita mengantuk? Tak mengantuk. Mengantuk itu sifat orang lemah. Letih, penat, lelah, tak ada. Kita senantiasa segar, bugar, muda, gagah, kuat. Itu tabiat ahli syurga. Sebab kalau penat tuan-tuan, nak enjoy macam mana? Betul tak tuan-tuan? Macam orang tua-tua pergi berjalan, syok. Dia tak jom lah. Empa pi lah, aku tak larat dah, aku duduk dalam bilik pun jadilah. Kita bawa dia nak main berjalan. Sampai-sampai di hotel, dia nak duduk dalam bilik, tak mau keluar. Dia tak larat. Tak padan. Kalau tahu nak duduk dalam bilik, tak payah main pun tak apa. Dia tak boleh pergi dah, dia tak larat. Dia tak boleh enjoy. Sebab itu ahli syurga bila dia masuk, Tuhan sifatkan dia muda, remaja, gagah, perkasa. Kekuatan dia menyamai 100 orang lelaki. Pasal apa? Tuhan kena bagi dia fit betul-betul, baru dia boleh enjoy. Ahli syurga ni dia kena kemas, dia kena fit, dia kena sihat, cergas. Pasal dia nak nikmati syurga itu. Sebab itu tuan-tuan, kita akan tengok nanti kekuatan ahli syurga. Dan bahkan tuan-tuan, ahli syurga ni bila dia makan menyamai 1000 nafsu orang makan. 1000 orang punya nafsu nak makan tu. Kalau macam tuan-tuan punya nafsu masuk syurga membazir, makan sikit tak mau, kenyang. No. Sebab itu kekuatan syahwat menyamai 100 orang lelaki. Kekuatan untuk makan, 1000 orang makan. Dia makan tak pernah. Dia makan ni dia tak pernah puas. Dan dia tak lapar. Yang tu pelik. Dia makan untuk enjoy. Pasal tu kita nak pergi satu-satu tempat, kita nak enjoy makan. Betul tak tuan-tuan? Cuba tuan-tuan, saya cuba nak relate, nak kaitkan dengan kehidupan tuan-tuan. Tuan-tuan pergi berjalan Kelantan, Terengganu ke, yang kata best syurga makanan. Mesti tuan-tuan nak kena makan betul-betul. Kalau tidak, rugi tak pergi? Rugi. Sampai saja dah atuk dah pagi pukul 10, kira perut tu tak ada nak berhenti. Sat lagi nasi dagang, apa lagi ya, ropok leko, ICT, ikan celup tepung. Kan? Sat lagi lagi apa ni sampai ke malam. Baru orang kata apa? Padan. Ini makan nasi dagang, nak makan apa pula lagi? Malam saat ni pula. Oh, dia tahan lekeh tak payah mai. Dia kena makan sungguh. So masuk dalam syurga ni dengan pelbagai buah, dengan pelbagai menu, dengan pelbagai hidangan, dengan pelbagai minuman. Takkan nak minum sikit ya, takkan nak makan. Pasal itu kita akan tengok ni. Saya sebut ni biar tuan-tuan faham apa yang menanti kita ni. Apa yang sedang dihidangkan oleh Allah untuk al-muttaqun. Kita nak kempen orang pergi satu tempat tuan-tuan, kita kena bersungguh lah cerita. Betul tak? Tuan-tuan nak bawa kawan tuan-tuan pergi satu tempat, contoh mana? Pihaknya lah, contoh pihaknya pergi Krabi ke, pergi Penang ke lah kan. Tuan-tuan kita cerita apa? Tuan-tuan bila baca Quran ni, kadang-kadang dia baca, dia kaku tau, dia keras, dia dry, dia kering, dia tak rasa. Pasal dia tak menghayati apa yang Tuhan cuba nak sampaikan. Bila kita cerita syurga ni, kita nak timbulkan satu perasaan ghairah. Bila kita baca tentang syurga, kita nak timbulkan falyatanafasil mutanafisun. Kita nak timbulkan rasa berlumba-lumba tu, rasa ghairah, nafsu tu, semangat nak masuk tu.
Tapi kalau duk dengar syurga, macam orang cerita, ni aku nak bawa hang pi Krabi. Hang tahu tak pulau dia cantik. Aku nak bawa hang pi pulau Redang ni. Redang ni kalau hang tengok pasir, kita cerita bersungguh. Lepas tu sekali lepas cerita tempat tu cantik, kita nak cerita apa? Takkan tuan-tuan nak bawa pi cerita, ni aku nak ajak hang pi Krabi ni. Tapi dia punya kotor lah. Makanan dia tak sedap. Orang pun tak rasa nak pi. Yang tak elok tu tuan-tuan nak cerita? Tak cerita. Tapi yang peliknya orang kita ni, dia pi Mekah, dia balik, dia tak bawa balik cerita yang elok, dia bawa balik cerita yang buruk. Ni yang pi Mekah ni, dia bawa balik main cerita yang tak elok, cerita yang baik dia tak cerita. Dululah lah saya tak tahu lah kok berapa. Dulu dia cerita apa? Hei, aku pi Mekah itu, tak jumpa hotel. Terus aku pun tak jumpa tambah hang. Yang pergi cerita lagu tu apa? Kita nak kempen orang pi Langkawi kan, kempen melancong ke sana, melancong ke sini, kita nak suruh orang pi. Kita akan cerita yang wangi, yang cantik, yang indah, yang seronok, yang sedap. Kita tak cerita yang tak elok, kita tak cerita yang menakutkan. Tapi orang kita bila dia balik Mekah, cerita-cerita yang dia bawa, cerita-cerita yang menakutkan orang. Saya duk cerita kat tuan-tuan kan, saya balik Mekah, naik satu teksi. Dia kata, balik pada mana Haji? Dia kata balik pada Mekah. Dia kata saya teringin nak pergi, tapi saya rasa belum sampai masa. Kerana saya takut lah, sebab saya ni bukan orang baik. Saya duk dengar cerita-cerita macam-macam duk jadi di Mekah. Sebelum turun teksi, dah abang kat dia, ni abang telah duduk di Mekah sebelum abang Abu Jahal, dan telah duduk juga di Mekah sebelum abang Abu Lahab. Tapi nak habang mereka dua mati elok lah. Melainkan kalau abang kata hak tu mereka saya lagi teruk. Kalau kita kata kita lagi teruk kan? Setengah orang dia takut. Dia takut nak pergi pasal dia dengar cerita-cerita orang ni. Pasal tu tuan-tuan, kita bila nak cerita, kita cerita yang elok dan yang baik. Baik, sekarang tuan-tuan, saya nak cerita apa kat tuan-tuan tadi? Saya nak cerita syurga. Jadi saya nak kempen kat tuan-tuan ni supaya bila tuan-tuan habis kuliah ni, sekurang-kurangnya dia menjentik pintu-pintu hati tuan-tuan. Dia membuka semangat tuan-tuan. Untuk apa? Untuk berlumba-lumba masuk ke dalam syurga. Kita bila cerita nak ajak orang, masalah tuan-tuan, kita kalau kempen tu nak boleh kita semangat lah. Tapi kalau kita kempen tu tak boleh apa, tak apa kan? Cerita, kita mau cerita sampai kawan tu kata mai borang. Kita nak kempen, kita tak boleh lah bagi borang, tapi kita boleh habaq macam mana nak masuk. Kita nak supaya bila orang dengar syurga, dengar nikmat syurga, orang minta mana borang, saya nak isi. Kita nak macam sahabat kata, ara'aita in qutiltu fa aina ana ya Rasulullah. Kita nak sampai ke peringkat itu. Saya nak saya dan tuan-tuan ni, kita yang berjuang di jalan Allah ni sampai tahap mana? Yang tuan-tuan duk pulun buat ni. Sampai satu orang sahabat dia kata, ara'aita in qutiltu fa aina ana ya Rasulullah. Kalau aku mati hari ini, di mana Tuhan akan bagi kesudahan yang aku akan dapat? Di mana? Nabi kata fil jannah. Kalau hang mati hari ini, tak ada tempat lain yang Allah sediakan untuk hang melainkan syurga. Fa alqa tamarat kunna fi yadihi. Dia dengar sahaja perkataan jannah, dia campak buah kurma yang ada di tangan dia, dan dia pergi berjihad, dia mati. Dia tak boleh dengar perkataan syurga tu. Hanzalah, kenal Hanzalah yang digelar apa? Hanzalah ni apa dia gelaran dia? Ghasilul malaikah. Hanzalah, kenal Hanzalah? Hanzalah sahabat Nabi SAW yang terkenal sebagai orang yang dimandikan oleh ahli
Malaikat, ghasilul malaikah, yang dimandikan oleh malaikat. Pada malam dia bersama, malam pertama dia kahwin kan, tuan-tuan, bila pergi ke medan Uhud, tuan-tuan akan dengar cerita ni. Tuan akan dengar cerita Hanzalah. Dia bersama dengan isteri dia pada malam pertama dia berkahwin. Pada paginya mendapat seruan untuk pergi berjuang. Dia pergi, tak sempat nak mandi, dia mati. Dia mati dalam keadaan tidak sempat mandi kerana tangkas segeranya menyahut seruan Nabi. Tu orang yang cintakan syurga. Nampak? Baik, tuan-tuan hadirin mukminin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala cerita apa? Allah Subhanahu wa taala cerita tentang buah-buahan. Dalam syurga ni ada buah-buahan. Pasal apa dia cerita buah? Tuan-tuan minat apa? Tanya tuan-tuan dululah. Sebelum kita nak baca Quran ni, tuan-tuan minat apa? Apa yang tuan-tuan teringin? Allah dia cerita malam ni, tajuk dia ni buah samar, samarat. Pasal apa kita cerita pasal buah? Tuan-tuan pi di Mekah, benda yang paling orang suka buah. Sebab itu Nabi Ibrahim alaihi salam, apabila dia doa untuk orang Mekah, ahli Mekah dan Mekah, dia doa apa? Warzuq ahlahu minas samarat. Ya Allah, ni doa Nabi Ibrahim ni. Rabbi ja'al hadha baladan aminan, kan? Dia doa supaya Allah Ta'ala jadikan negeri ini aman. Kemudian dia minta apa? Warzuq ahlahu minas samarat, dan berikanlah kepada penduduknya buah. Jadi tuan-tuan masuk dalam syurga, tuan-tuan akan makan buah. Yang paling banyak dalam syurga buah-buahan. Tuan-tuan rasa rugi ke untung? Untunglah makan buah. Dia kata, ustaz, untung apa? Yang makan buah ni orang sakit. Dia kena cerita buah pasal apa? Pasal apa Quran kena cerita buah? Kerana itu antara nikmat dan benda yang diidamkan oleh orang Arab Mekah. Wah. Dan tuan-tuan nampak, pergi Mekah nanti tuan-tuan nampak kesan doa Nabi Ibrahim. Tuan-tuan pergi di Mekah tu negeri yang kering kontang, tak ada buah, tak ada pokok. Tapi tuan-tuan tengok, berkat doa Nabi Ibrahim, saya rasa buah di Mekah tu lagi banyak daripada negeri kita ni. Dengan anggurnya, dengan stroberinya, dengan apa lagi? Pisang, mus, kan? Aina, rumman, delima, burtukal, orange, kan? Macam-macam buah. Tuan-tuan pelik tak? Tu jual murah-murah ya tu. Tepi-tepi jalan tu. Nampak banyak tak? Cukup banyak buah. Makmur, syok kita duduk di Mekah tu kan. Beli buah letak di apa? Di dalam bilik tu. Kerja makan buah sampai tak pergi masjid. Kan? Duduk atas tilam hotel 5 bintang, pegang buah anggur, makan macam raja. Sat lagi pisang pula, sat lagi kawan bawa balik mai, tu dia satu plastik buah lagi. Tersadar, cirik lah kapal terbang. Pasal apa? Buah. Nak habang. Dan tuan-tuan tengok cerita-cerita nak gambarkan maharaja-maharaja, raja-raja yang penuh dengan kebesaran dan kemegahan. Mereka makan apa atas singgahsana? Ni Quran cerita, ahli syurga itu mereka duduk alal araiki muttaqiin. Mereka duduk di atas singgahsana, kerusi yang ada payung. Tuan-tuan imagine lah macam mana, tapi tak sama lah. Cuma imagine lah tapi tak sama. Kerusi singgahsana yang besar. Ada yang kata duduk tersandang, ada yang kata baring. Ni, tuan-tuan boleh bayang makan sambil berbaring. Kita akan kata apa? Hang mangkit duduk elok, tak duduk mengebat sangat. Nampak perkataan kita betul tak? Hang duduk elok, tak duduk mengebat sangat. Amboi, sakar. Ini adalah gaya ahli syurga. Cuma tuan-tuan tak payah duk buat lah di dunia. Ini, awak abang makan lagu tu malam ni, ahli syurga. Ahli syurga apa mangkit mayang bagi awal lagi. Takat makan buah gaya ahli syurga mayang dok arui kau ni. Dia duduk, ada yang kata duduk bersandar, ada yang kata duduk berbaring sambil makan buah. Pasal apa? Kerana Allah nak gambarkan dahulu raja-raja, maharaja,
Kaisar, apa lagi? Pembesar-pembesar ni bila mereka hebat, kemegahan itu adalah di atas singgah sana. Kemegahan itu di atas kerusi yang besar. Dikelilingi. Pasal itu Quran kata dikelilingi oleh apa? Yatufu alaihim wildan. Wildan. Kita akan ada wildan. Tahu wildan? Wildan ni lelaki yang cantik. Pelayan kita. Yatufu alaihim. Dia duduk mai. Tafa yatufu. Tawaf. Dia duduk mai keliling kita ni. Nak apa tuan? Tuang ayam. Nak apa? Nampak? Serve. Macam raja. Memang raja. Orang syurga ni seperti raja. Jadi kalau tuan-tuan tak dapat layanan itu, pasal itu kalau suami isteri ya layan, duduk tepi suami, suami nak basuh tangan, suar ya. Isteri yang ni bila ni? Hari kedua menikah. Hari kedua, ini aduk merah lagi. Hari kedua buluh pinggan pun ambil kendiri. Kan? Tuang kita rasa apa? Kita nak makan ni, kita duduk ya. Nak makan ni duduk ya. Pinggan buat mai. Nasi dicedok, lauk dihidang buh. Tangan suar dibasuh. Siap dah. Sat lagi nak habis apa semua, ayak tuang. Lepas dah habis apa semua, nak basuh tangan, ambil lap mangkit. Oh, mak mentua mai hang layan laki hang macam raja bersiung. Syok. Kita kalau boleh bini lagu tu, tak cari lain dah. Betul tak tuan-tuan? Kalau cari lain, buh kayu 3 belakang. Kayu 3. Punya layan macam tu dia cari lagi. Nak habaknya layanan tu. Layanan itu menggambarkan kemegahan dan kebesaran. Itu yang menanti ahli syurga. Dilayan oleh anak-anak muda. Bidadari kita tengok cerita lah. Satu bab dah. Ni cerita ni masa nak makan ni. Lepas tu Quran cerita lagi. Banyaklah kita akan tengok ayat-ayat nanti. Itu secara intronya macam tu. Baik. So tuan-tuan boleh imagine tak? Dia macam mana? Kita boleh khayal tapi tak sama. Kita boleh takhayal. Sebab itu tuan-tuan, kita tengok ayat Quran dulu. Sekejap saya bahas. Pasal kadang-kadang orang dia tak faham. Okey, kita tengok dalam suratul Baqarah ayat 25. Ayat yang selalu kita baca. Quran kata apa? وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَاتٍ وَمِنْ ثَمَرَةِ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا. Kita ambil tang dulu. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Quran kata dan berikanlah khabar gembira kepada orang-orang amanu yang beriman. Wa'amilus salihat, dan yang beramal. Quran kata beri khabar gembira. Pasal itu Nabi ni apa? Basyiran wa nadhira. Nabi ni dia mubashir, dia munzir, dia juga memberikan berita gembira. Pada masa yang sama dia memberikan ancaman dan ingatan. Pasal itu Quran bukan sahaja satu sudut gempak orang, takutkan orang, bagi orang groan dah. Dalam masa yang sama Quran juga bagi orang seronok, bagi orang happy, bagi orang syok. Pasal itu kita ada at-targhibu wat-tarhib. Kita ada ayat-ayat yang berbentuk galakkan, motivasi, nak kempen orang supaya seronok buat amalan, dapat apa? Dalam masa yang sama kita ada ayat-ayat yang berbentuk ancaman. Nampak? Quran kata berikan khabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal salih. Maksudnya syarat untuk dapat benda ni, dia mesti beriman dan beramal. Siapa pun kita tak penting. Yang penting tuan-tuan ada dua kunci nak masuk syurga ni, amanu wa amilus salihat, beriman dan amal. Tuan-tuan ada tak dua benda ni? Insya-Allah ada. Azan Ustaz, sekali lagi saya sambung ayat ni, lepas tu kita tutup. Kita sambung pada kuliah yang akan datang insya-Allah taala.
Okey tuan. So dalam ayat ni Allah Subhanahu wa taala sebut bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh itu annalahum jannat. Bagi mereka syurga, kebun-kebun. Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai. Ada sungai dalam kebun tu, ada sungai. Ni kira A ya. Dia macam apa? Kita sebut oasis. Tengah-tengah padang pasir ada kebun, ada sungai, ada tasik, di dalamnya. Yang ni orang Arab bila dengar mudah faham. Mudah faham. Kemudian Allah kata apa lagi? Bagi mereka ini minha min samarah, daripada buah-buahan. Itu ayat tu yang kita nak ambil ni. Cuma apabila diberikan kepada mereka buah-buahan itu, mereka berkata, qalu, siapa mereka ni? Ahli syurga tadilah. Hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utubihi mutasyabiha. Pertama, depa kata yang ni dulu kami dah dapat dah, kami dah makan dah di dunia. Betul tak tuan-tuan? Buah apa yang ada dalam syurga? Buah apa yang ada dalam syurga? Ada tak di dunia? Mari kita tengok. Ada tak disebut? Yang pertama, kalau tuan-tuan biasa dengar buah nama dia, di dalam ayat ni dia bawa buah yang ada di dalam syurga. Apa dia? Yang pertama, pasal tu bila kita dapat tu, kita kata apa? Hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utubihi mutasyabiha. Yang ni dah makan dah dulu ni, yang ni dah biasa dapat dah dulu ni, sama macam dulu ni. Apa dia? Antaranya Allah Subhanahu wa taala sebut buah nakhlun. Nakhlun, buah apa? Tamar. Yang kedua rumman. Delima. Delima ada tak? Tuan-tuan, tamar ada tak di dunia? Ada. Delima ada tak? Ada. Dalam ayat yang lain, ainabun, anggur. Ada tak di dunia anggur? Pasal itu ayat ni kata sama. Apa lagi yang Quran sebut? Ada tamar,
ada rumman, ada pisang. Okey tuan-tuan, nombor 1. Siapa delima pisang anggur dipilih? Betul tak? Betul lah. Ada delima, ada pisang, ada anggur. Kenapa tak ada buah sukun? Kenapa tak ada buah pelam? Buah pelam tak ada. Pasal apa tuan-tuan? Pelik tak? Yang disebut delima, pisang, anggur. Antaranya yang disebut ni delima, pisang, anggur. Banyaklah lagi wa fakihatun kathirah, dan banyak lagi buah-buah yang lain. Macam saya sebut tadi, pasal tu saya kena intro tadi panjang sikit. Delima, pisang, anggur, buah yang banyak di tanah Arab. Bagi kamu ahli syurga, buah apa yang ada diboleh? Yang kita nak buah apa boleh? Boleh ada buah apa? Selain berdaru mana ada buah apa? Durian, demam Arab. Bagi kamu buah durian. Wa ma adraka ma durian. Apakah itu durian? Dia kata lagi, pasal itu Quran dia apa? Dia bila dia sebut orang tak tanya dah, faham? Okey tuan-tuan. Soalan saya, sama tak delima di syurga dengan delima di dunia? Delima di dunia pun tak sama tak tuan-tuan? Tuan-tuan bisa beli delima? Delima, kalau tuan-tuan bisa beli delima Mesir, tak sama dengan delima Vietnam. Saya bisa beli. Oren, ni cerita dunia ni. Ni cerita dunia. Antara negara pun tak sama buah dia, betul tak? Betul tak? Anggur batu pahat. Jangan dah buat lekeh, kita pun dah anggur. Anggur batu pahat. Depa jual anggur depan tu. Oi, sakan rupa-rupanya yang tu stok lain. Anggur batu pahat dengan anggur mana yang terbaik? Anggur belah mana? Australia ke? Apalah, saya pun tak tahu. Sama tak? Tak sama. Tapi nama dia anggur. Batu pahat pun kita sebut taman anggur, kita tak sebut taman cermat. Artinya dia tetap anggur. Nama tu sama tapi sifat dia tak sama. Apa yang ada dalam syurga tak sama walaupun sebutan dia sama. Sebab itu ada di kalangan ulama, antaranya Al-Hasan Al-Basri, demikian juga Mujahid, Muqatil, di kalangan para ahli tafsir minat tabi'in, dia berkata apa? Cuba tengok. Ini saya nak bawa pada satu perbincangan. Dia kata, nombor 1, bila ahli syurga kata هذا الذي رزقنا من قبل وأتوبه متشابها رمان نخل, semua ni buah-buah yang ada di dunia dia sama dari sudut sifat tapi tak sama dari sudut rasa. Ada juga yang kata dia sama. Bila kita tengok pisang kita sama tak? Mana sama? Rasa dia tak sama, tapi dia punya sifat dia sama. Ada yang kata sebutan nama tu, tasmiyah tu sama, tapi tak sama langsung. Mereka sebut pisang tapi pisang. Tuan-tuan, kadang-kadang kita sebut buah tu, di sini sebut buah lain, di sana sebut buah lain. Mungkin sama sebutan tapi tak sama sifat. Betul tak? Di tempat kita ada sebut buah ni, di tempat lain pun ada sebut buah tu. Nama tu kadang-kadang tak sama, tapi buah yang sama. Ada sebutan yang sama, tapi sifat dia tak sama. Okey, lagi satu. Yang nak kata tak sama buah dunia dengan buah syurga ni apa dia? Buah dunia kadang-kadang color elok, kulit elok, rasa out. Betul tak? Lekehnya dunia ni kadang-kadang. Tapi syurga dia tak ada macam tu. Tuan-tuan, jangan kita pilih ni dalam syurga
Pilih elok-elok strawberry yang paling sekali yang kita duk kena scam. Orang bawa balik mai dengan merah menyala. Kita kata dia pun habaq ni strawberry Cameron Highland. Cameron Highland punya strawberry ni merah menyala, kulit elok. Kita pun tengok beli gram ke color tu. Pepak Allah. Dia punya masam tu. Tapi ada orang beli kena manis. Ada pula orang kata kadang-kadang buah ni color dia tak elok tapi rasa dia elok. Kan dalam hadis ada yang cerita yang orang baca Quran, ingat tak? Ada orang yang baca Quran tak amal, ada orang yang tak baca tak amal. Dia macam buah ni kulit elok rasa tak elok, buah ni kulit pun tak elok rasa pun tak elok. Dia buah macam-macam, tapi dalam syurga kita tak jumpa lagu tu. Nampak tuan? Yang berikutnya, 2 poin yang terakhir. Yang pertama, Quran kata dalam ayat-ayat berkaitan dengan buah ni, apa dia? La maqtu'ah. La maqtu'ah. Dia ada 2, saya nak sebut maqtu'ah dengan mamnu'ah. Maqtu'ah artinya apa? Dia tidak pernah putus. Kita nak boleh makan tak harum manis? Durian boleh makan durian? Lau boleh makan durian? Tak ada. Terbit yang mata pun tak boleh. Tuan-tuan, durian dah tak ada dah. Tahun depan pula. Itu pun kalau tuan-tuan dia antara dua, sama ada durian berbuah luruh atau tuan-tuan yang luruh. Dia antara dua ya. Durian dah luruh. Eloklah orang yang nak makan pun luruh pi dah. So kita di dunia ni macam tu lah terbatasnya nikmat kita. Buah nak kena tunggu musim. Musim pula nak kena, kadang-kadang main musim buah tak jadi. Tapi dalam syurga tak ada. Tuan-tuan minta dekat malaikat, saya nak durian. Minta maaf, durian belum masa lagi, hang tunggu saat. Tak ada. Tuan-tuan nak makan la maqtu'ah, dia tak putus. Yang kedua, mamnu'ah, dia tidak terhalang. Kadang-kadang kita nak makan buah di dunia ada, tapi kita terhalang. Pasal apa? Buah tu dah musim dah, orang dah tolong beli dah, kita tu mamnu', tak boleh nak makan. Pasal apa? Sakit. Jadi dia tu kencing manis, kita beli musangkin, kita pun kupas depan dia. Nah, aku tak boleh. Tak boleh ke? Betul ke? Alhamdulillah. Kawan tu kencing manis, duk di hospital Kangak, gedung Kangak, hospital Tuanku Fazia. Sakit apa laki hang kencing manis, depa nak kerak dah. Nya buat pi apa? Semua yang manis melecah. Masa tu kita tuan-tuan kena ubah dah. Bawa buah ni waktu orang tu sihat boleh makan. Jangan seksa batin dia. Ini waktu dia tak boleh makan lah tuan-tuan. Kupah lah. Ni hang tak boleh makan apple, aku tak boleh makan buah manis, tak boleh makan yang tu, tak boleh bantang. Bok mai pula kuih-kuih manis, hang tak boleh makan ke? Hang tak boleh makan? Tak apalah aku makan lah. Dia pula hidup bersidang di hospital, cerah kat dia. Terhalang, nampak tak? Tapi dalam syurga, ni tuan-tuan, dalam syurga Allah Ta'ala cerita, dia mari berjuntai depan kita ni. Kita lena tu kira tak payah duk kait. Ni nak makan kena kait, nak kena tunggu. Payah, dunia ni payah. Dalam syurga ni tuan-tuan nak makan dia terjuntai, petik, tak payah kupas. Makan. Punya Allah Ta'ala layan first class. Tuan-tuan bisa makan tak? Meja orang kaya-kaya makan. Bisa makan? Saya nak cerita sikit lah. Bukan bisa makan, tapi saya nak cerita pilah sikit. Tahu rambutan? Rambutan tuan-tuan makan macam mana? Tokok betul tak? Kalau tuan-tuan biasa pi meja orang besar-besar ni, rambutan yang hidang tu telah dipotong tengah dia tau. Ni kata rambutan, depa dah potong dah ni. Telengkuk elok. So bila tuan nak makan, angkat saja. Dah kupas elok dah. Semua dah kupas dah. Manggis tu tak kotok.
Tangan ni pasal apa? Dah siap pusing dengan pisau dah. Buka, ambil, makan. Tak kotor. Tinggal tak suap masuk ke mulutnya. Tapi kita yang nak makan ni jenuh tokok, jenuh belengah, jenuh berayang. Yang ni apa dia? Yang ni bukan ahli ni lah. Ahli yang betul lah kan. Nampak? Layanan macam tu. Ada setengah-setengah tu yang dah kupas, dah buang elok-elok buah rambutan tu, dah hidang. Biji dah tak ada dah. Yang kulit-kulit kotor dah tak ada, bersih. Ambil, peluk, makan. Nampak tuan-tuan? So, itu yang dia sebut di dalam syurga. Hadirin mukminin, muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita akan sambung dalam kuliah yang akan datang tentang pokok-pokok dan buah-buahan di dalam syurga. Tetapi secara kesimpulannya, itulah apa yang disediakan oleh Allah Azza wa Jal kepada orang yang memasuki syurga daripada nikmat buah-buahan dan juga pokok-pokok. Sebab itu Allah Ta'ala uji Nabi Allah Adam alaihi salam, wala taqraba hadhihi syajarah. Dia nak ujian ni, dia kena apa? Quran kata, tengok, wa idh qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Quran kata, Quran cerita, Allah Ta'ala sebut dekat Adam, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah, duduk hang dengan isteri hang dalam syurga. Zauj. Kemudian Quran kata apa? Wa kula minha haitsu syi'tuma. Makanlah apa yang hampa nak makan. Segala makneka yang ada dalam syurga, segala pokok, segala buah, segala apa yang ada ni, Quran kata wa kula, makan. Makanlah hampa berdua. Tapi wala taqraba hadhihi syajarah. Syajarah, one tree, satu. Asjar, pokok-pokok, satu ya Tuhan tak bagi. Kalau Tuhan kata jangan makan satu pokok ni, pokok lain tak makan, dia tak jadi ujian. Ujian ni macam mana? Ujian ni yang lain boleh, yang tu tak boleh. Yang tu yang dilarang tu yang ujian tu. Contoh tuan-tuan kan, hidang satu meja penuh makanan. Tuan-tuan kata yang ni jangan makan. Yang lain kalau nak makan. Tiba-tiba dia pergi makan juga hak yang satu tu. Nampak? Itu baru ujian. Okey. Pasal apa Allah kata jangan sentuh pokok? Sebab tabiat syurga itu dipenuhi dengan pokok. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita, Allah Ta'ala berkati kita, dan kita semua dapat semangat untuk berlumba-lumba masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.